Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ahli politik kaya raya, rakyat pula miskin, itu menjadi topik isu hangat dalam media sosial sekarang. Manakan tidak, ahli-ahli politik yang pergi berkempen ini kadang-kadang dia tak sedar diri, pakai pakaian mewah-mewah, tapi mengajak orang untuk mengundi dia. Ini apabila berlaku lagi satu pendedahan luar biasa berkait dengan kekayaan Anwar Musa. Wow, Anwar Musa tanpa sengaja telah pun mendedahkan kekayaan sebenar beliau. Nak ikuti dan tahu berapa kekayaan sebenar Anwar Musa? Ikuti terus ulasan kali ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kekayaan Anwar Musa memang mengejutkan kita semua. Apabila dikatakan Anwar Musa mempunyai beberapa koleksi yang luar biasa. Antaranya baru-baru ini netizen telah pun mengkaji dan menyiasat melalui hakim mahkamah netizen telah menemui satu utas jam tangan yang pernah digunakan oleh Anwar Musa yang didakwa oleh netizen bernilai lebih daripada Rp900.000 ataupun menghampiri Rp1 juta. Bayangkan saudara, kekayaan yang luar biasa itu. Bayangkan jam saja bernilai Rp953.024. Itu kalau orang yang biasa-biasa macam kita sampai mati pun kita tak akan dapat beli jam semahal itu. Bagi dia itu hanya aksesori. Itulah yang ditemui oleh netizen apabila mereka mengambil gambar dan menyiasat. Saudara, untuk mengetahui berapa nilai jam ataupun barangan yang dipakai oleh ahli-ahli berhormat sekarang bukanlah susah. Sangat mudah, hanya satu klik di hujung jari sudah tahu. Selain daripada seutas jam tangan yang bernilai Rp900.000 itu, Anwar Musa juga baru-baru ini telah dikesan memakai satu sandal berjenama Honolulu Mule. Honolulu Mule ketika beliau berjumpa dengan Presiden PAS Hadi Awang. Sandal itu kelihatan biasa-biasa saja, tapi harganya luar biasa, yaitu bernilai Rp4.650. Bayangkan, sandal saja sudah bernilai Rp4.650. Wow, itu satu kekayaan yang boleh membuatkan kita pecah. Pecah kepala nak fikir dari mana dia dapat. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, Anwar Musa juga pernah menggayakan jam berjenama HYT Iceberg edisi terhad yang berjumlah ataupun berharga Rp251.950. Dan dia juga pernah mengenakan seutas jam juga berjenama Hubble bernilai Rp158.930. Wow, apabila teringat kita didedahkan dengan jam-jam tangan dan juga didedahkan dengan sandal seperti ini, teringat kita kepada seorang istri Perdana Menteri Malaysia yang mana suaminya sedang meringkuk di penjara, yaitu Najib Tun Razak, dan istrinya yaitu Rosmah Mansor kini menunggu rayuan demi rayuan walaupun telah pun dijatuhkan hukuman penjara dan denda yang menghampiri Rp1 bilion. Kita teringat betapa kes ini hampir sama dengan harta yang dimiliki oleh Rosmah Mansor. Tapi tak tahulah. Kita tahu Anwar Musa ini memang orang kaya. Dia memang orang kaya. Walaupun dia awal YB, tapi dia memang pun orang kaya. Bahkan ada juga yang kata terkejut apabila seutas jam tangan yang dipakai oleh Anwar Musa turut berjumlah hampir Rp1 juta. Baru-baru ini warganet juga digemparkan dengan gaya muda yang ditampilkan oleh Anwar Musa dengan menggayakan jersey Hugo Boss lengkap berseluar berwarna hijau yang dikatakan berharga Rp1.500. Kalau kamu tengok gambar itu,
Pakaian itu seakan-akan pakaian yang dikenakan dalam satu filem, uh, yaitu Squid Games. Ya, Squid Games dalam filem Korea. Saudara-saudara sekalian, itulah kekayaan yang dimiliki oleh Anwar Musa dengan memiliki jam tangan berjumlah hampir 1 juta ringgit, yaitu 953 ringgit dan 24 sen, yang berjenama, kejap ya, kita cari jenamanya dulu. Yang berjenama tidak dinyatakan di sini. Oh, ada pula. Dia memakai jam tangan yang sangat-sangat luar biasa mahal ini. Apa jenamanya? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengakuan kali ini memang mengejutkan kita. Apabila Zahid Hamidi mengakui bahawa Tun Mahathir Mohamad memang merancang dan mahu mengharamkan UMNO. Itu didedahkan sendiri oleh Zahid Hamidi. Sehingga Zahid Hamidi turut mengaku menjadi dalang utama menjatuhkan Tun Mahathir demi selamatkan UMNO. Zahid Hamidi mengakui beliau sanggup menjadi dalang utama untuk menjatuhkan Tun Mahathir gara-gara tindakan Tun Mahathir mahu mengharamkan UMNO. Datuk Seri Zahid Hamidi yang merupakan timbalan Perdana Menteri sekarang, hari ini secara terbuka mengakui beliau adalah dalang utama yang terbabit menggulingkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam usaha menyelamatkan UMNO daripada diharamkan. Yang menjadi persoalan kita semua ialah ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, mengapa Tun Mahathir mahu sangat mengharamkan UMNO? Padahal UMNO ialah parti yang telah mengangkat nama darjat Tun Mahathir daripada seorang orang biasa menjadi Perdana Menteri paling hebat lama di dunia, bahkan 2 kali lagi itu. Kenapa dan apa sebabnya? Selain daripada itu, apakah perkara yang boleh diambil perkara diharamkan oleh Tun Mahathir? Apa pelanggaran UMNO pada waktu itu yang boleh menyebabkan UMNO diharamkan? Itu yang benar-benar menjadikan kita agak bingung. Pengakuan Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri itu menyifatkan tindakan luar biasa itu penting untuk menentang Dr. Mahathir yang didakwanya ketika itu mahu membatalkan pendaftaran UMNO. Maka dalam keadaan itu, kata Zahid Hamidi, di Jelai, Sungai Koyan di sini, saya mesti menyatakan, mengakui adalah dalang utama yang menjatuhkan Tun Mahathir ketika itu. Dalam demi UMNO, mana mungkin diharamkan, dihina dan dilemparkan pelbagai tuduhan, dilabel sebagai perompak atau rasuah, katanya. Apabila saya tahu UMNO mahu diharamkan, ini telah disahkan oleh Datuk Seri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ilmu Institut Latihan Memperkasakan UMNO. Anwar beritahu kami bahawa kertas untuk mengharamkan UMNO sudah ada di atas meja Menteri Dalam Negeri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam keadaan sebegitu, sudah pasti ahli-ahli khususnya kepimpinan bergantung kepada saya untuk mengenal pasti pendekatan terbaik bagi memastikan UMNO tidak diharamkan. Jadi saya terpaksa mencari jalan. Kalau anda semua masih ingat ketika Perhimpunan Agung UMNO 2018, saya menyatakan bahawa dalam masa terdekat kita akan menjadi sebahagian daripada kerajaan. Tetapi saya diejek beberapa individu tertentu yang tiada dalam UMNO, katanya. Beliau membuat pendedahan itu ketika berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Cameron Highland di Laman Sejahtera Jelai di Sungai Koyan di sini hari ini.
Yang turut hadir Naib Presiden UMNO yang juga pengerusi UMNO bahagian Cameron Highland, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang juga Menteri Besar Pahang. Ahmad Zaid Hamidi berkata segala kisah tersebut akan diperincikan dalam sebuah buku selepas ini. Tadi saya cerita hanya 10%. 90% dalam buku saya. Lazimnya tulis buku ialah orang pencen. Tapi saya belum nak pencen lagi selagi UMNO bukan parti dominan. Selagi itu, saya dan rakan-rakan terus dalam UMNO. Mudah-mudahan ia akan jadi panduan kepada pemimpin-pemimpin UMNO yang akan datang, yang akan ambil alih tempat saya nanti, tambahnya lagi. Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada Februari 2020 yang menyebabkan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan PH dalam apa yang dikenali sebagai langkah Sheraton. Ini membawa kepada pembentukan kerajaan baharu oleh Bersatu, Barisan Nasional BN dan satu kumpulan PKR yang dipimpin oleh Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, manakala Muhyiddin mengambil alih sebagai Perdana Menteri. Dalam perkembangan berasingan, Ahmad Zaid Hamidi berkata kemenangan UMNO sebagai wakil BN dalam PRK Nenggiri pada 17 Ogos ini akan menjadi medan tebus maruah parti itu selepas tewas tipis pada pilihan raya lalu. Beliau menyifatkan kemenangan itu kelak dapat memberikan manifestasi dalam Perhimpunan Agung PAU 2021 hingga 24 Ogos ini. Saya tahu Sabtu depan ada PRK Nenggiri di Jelai dan di Jelai di sini ada pertengahan jalan antara Kuala Lumpur dan Nenggiri, Gua Musang. Kerana hari Sabtu ramai pemimpin UMNO bahagian Cawangan dan Cawangan mahu bantu kemenangan di Nenggiri, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.